Assalamualaikum, nama saya Cik Aimoni binti Cik Alim dari jurusan Sains Komputer Rakaian dan Keselamatan. Tajuk utama ataupun tajuk projek saya ialah UTM Talent Mobile Application, iaitu satu aplikasi untuk membangunkan atau menyelahkan bakat. Idea tercetus untuk membangunkan aplikasi ini apabila saya melihat beberapa poster yang ditampal di sekeliling bangunan fakulti dan ada juga disebarkan melalui WhatsApp. Satu soalan yang timbul di benak fikiran saya ialah adakah maklumat ini dapat disampaikan secara menyeluruh dan semua pihak dapat info yang sama pada waktu yang sama. Kerana kemungkinan sesetengah orang ataupun citizen UTM mengetahui hal berkenaan ataupun event tersebut selepas berlakunya kejadian. Salah satu masalah yang ada dan menyebabkan pembangunannya aplikasi ini ialah mengenai isu side income, di mana hampir 59 ataupun lebih pada separuh pelajar bersetuju untuk buat kerja sambilan ataupun buat something yang untuk dapatkan side income, dan hampir 40% ataupun 39.8 yang cakap kemungkinan untuk join benda tu, dan hanya segelintir sahaja yang tidak bersetuju. Manual process macam yang saya bagi tahu sebelum ni, diorang tampal poster tu di sekeliling fakulti, dan hampir 86.4 ataupun lebih daripada separuh juga menyetujui kalau ada satu proses atau satu aplikasi yang menjadi bridge untuk diorang kembangkan bakat diorang sambil mendapatkan side income. Lepas tu yang last sekali kita nak tukar daripada manual process to the auto process ataupun online process. Untuk projek AIM, kita nak untuk projek AIM, tujuan projek ini adalah centralized platform, maknanya develop a cross-platform application for finding or receiving job and service. Maknanya kita buat satu aplikasi yang buat centralized lah. Tapi apps ni hanya available on Android. Replacement, kita nak tukar daripada manual terus kepada full online. Lepas tu kita nak selesaikan masalah berkaitan dengan isu kewangan lah. Kita nak sediakan providing a platform for student to generate side income. Untuk projek objektif ialah nak allocate ataupun nak mengetahui kehendak, and then kita nak design. Kita design berdasarkan maklumat yang kita dapat. Kita buat questionnaire. And last sekali kita nak develop. Kita nak develop based on the specific design, dan test menggunakan whiteboard, black box and also UAT, user acceptance testing. Untuk projek Scoot, dia ni cross platform, mana user ni develop menggunakan Flutter yang deploy on Android or dengan iOS, tapi untuk aplikasi ini saya hanya tumpukan kepada Android. Dan all UTM citizen, dia tak limitkan kepada hanya a student. UTM talent ni are not limited only to a student. Dia macam available for all UTM citizen. Untuk talent provider ni, dia lebih kepada orang yang provide talent, orang yang request service daripada talent seeker, dan dia juga yang receive payment. Dan dia ada satu function yang boleh give a review and rating lah. Same goes to the talent seeker. Cumanya talent seeker ni dia tak create talent, but dia create service. Dia create service maknanya dia apa service yang dia nak,
dia boleh offer dekat talent provider. Dan kalau talent provider berminat, dia orang boleh apply. Talent seeker akan buat payment by cash or by card. Lepas tu dia juga boleh give review and rating. Untuk kategori, dia ada 3 kategori iaitu akademik, lebih kepada universiti lah sebab UTN Talent Mobile Application, entertainment dengan competition. Untuk akademik dia ada documentation dengan editing, tutoring, assisting. Untuk entertainment dia ada music, video animation, komedi. Lepas tu last sekali lah competition, dia ada poster, music, artikel, everything lah. Okay, untuk metodologi saya gunakan interaktif model sebab dia ni dia high flexibility, dia faster development, dia easy adaptability, and paling penting dia lower risk. Kalau macam kita nak ada masalah tu, kita nak senang nak kembali ke fasa sebelumnya. Untuk teknologi, saya menggunakan Flutter. Flutter ni ialah open source development framework. Framework lah untuk front end. Kalau Stripe ni untuk online payment gateway, untuk online payment itulah. Okay, untuk VS Code ni saya codekan lah, codekan coding saya. Kalau Firebase ni sebagai back-end service, atau Firestore ni sebagai database, and Android Studio ni hanya saya guna untuk emulator saja. Okay, menu proses macam kita boleh tengok lah macam mana dia cari demand talent in UTN. Start macam diorang edarkan benda tu. Lepas tu kalau macam ada orang yang tahu benda tu, diorang akan macam bagi tahulah dekat orang dalam kelompok yang diorang rapat lah. Lepas tu kalau berminat, diorang kena contact balik nombor tu. Dia agak complicated lah. Ni macam take time lah. Dia daripada orang ke orang macam tu. Untuk manual process of completing or demand training pun samalah. Dia start tu dia provide the competition detail. Lepas tu kalau macam ada orang berminat, lepas tu dia certified ke apa ke. Lepas tu dia kena announcekan winner tu melalui social media. Macam susah lah. Kadang-kadang ada orang terlepas pandang ke apa ke. Kalau yang ni senang lah sebab dia orang macam communicate guna satu apps tu. Terus tu dia tak ada guna orang ketiga ke apa. So macam any updates tu diorang just tengok daripada apps tu lah. Macam contohnya kalau talent seeker tu post dekat social media, dekat apps tu, dia terus tengok dan talent provider berminat, dia terus apply. Sama lah ni. Ni. Apa yang saya tengok, apa yang saya bagi tahu tadi, tengok ni. Dia connect. Dia macam communicate each other. Untuk functional requirement ada 13. Dia orang register, manage profile, login. Yang ni the basic thing. Lepas tu give a review and rating, manage contract, manage talent, search and apply available talent. Itulah. Untuk security element, salah satu security element yang saya buat dalam apps ni adalah bila user tu dia register, and then untuk nak avoidkan daripada dia gunakan email yang merapu-rapu ataupun dummy email, dia kena verify. Lepas register je, ada satu link tu sampai dekat email diorang kena tekan link tu untuk verifikan, nak bagi tahu yang diorang tu bukan menggunakan email yang salah lah, bukan guna email yang merapu-rapu. So benda ni boleh avoid future problem lah. So bila diorang tekan link tu, baru diorang boleh login balik.
baru boleh guna apps tu. Lain elemen adalah elemen security lain yang saya gunakan adalah macam contohnya kalau user tu masukkan username salah ataupun email salah, dia orang akan cachekan error tu dan bagi tahu apa error tu. Untuk testing saya ada buat 3 jenis iaitu blackboard, UAT and also whiteboard. Untuk blackboard ni dia tak sentuh core, bukan sentuh coding, dia just nak dia macam antara user tu, dia nak tahu fungsi sistem tu jadi ke tak. Contohnya sign up, bila sign up text tu dekat button tu, lepas tu user fill out semua benda tu, dia kena tunggu link tu sama adakah apa yang kita expectedkan result tu jadi ke tak dengan yang kita the real code tu. Tapi dia tak sentuh kod. Untuk untuk UAT pun lebih kurang. Dia nak tengok function tu jadi ke tak. Macam logout ni, user akan select icon from the app bar and then they navigate to the homepage profile and then user tu select icon logout tu and then sistem tu macam user tu terkeluar daripada sistem tu sebab dia dah tekan logout tu. Sama ada keputusan tu pass atau tak. Kalau untuk whiteboard ni dia lebih corekan kepada coding lah. Contohnya apa yang terjadi. Contohnya kalau macam kita expectkan bila user tu masukkan email yang salah, ada keluar error message yang katakan your email address is appear not exist ke apa ke. So saya gunakan ni lah await cache ni. So sama ada dia successful ke tak. Untuk limitation ataupun feature implementation untuk apps ni adalah real-time message. Saya tak lebih kurang kepada sama ada macam contohnya kalau user teleprovider dengan teleseeker tu nak communicate, dia orang boleh terus tekan button chat tu dan communicate adalah. Lepas tu second adalah on device push notification. Contohnya dekat sini boleh buat message ID lah dekat Firestore tu. Kalau ada apa-apa benda baru, dia orang terus pop dekat phone tu noti. And last sekali lah location tracking yang gunakan Maps tu lah. Dia lagi lebih nampak apps tu tersusung dan senang lah user friendly. Thank you.